Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-safiyyu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang barokah ini, pagi yang ke-22 Ramadan. Lagi sama-sama kita salat fardu subuh secara berjemaah, dan sama-sama kita teruskan kuliah surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah berkati, rahmati dan sentiasa melindungi kita insya-Allah. Ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Wadrib, dan berilah ataupun sifatkanlah lahum kepada mereka. Kepada siapa? Kata Imam Qurtubi, kepada lihaula'il mutakabbirin alladzina sa'aluka tarda fuqara'il mu'minin, kepada orang-orang yang sombong yang meminta kepada engkau untuk menghalau orang-orang beriman yang fakir. Ini ayat yang lepas ada sekumpulan orang-orang yang fakir seperti mana Suhaib, Salman dan sebagainya. Mereka adalah Ahlus Suffah. Mereka tidak ada rumah, tidak ada keluarga, lebih kurang 80 orang ramai. Dan mereka itu orang bagi makan lah, gelandangan kan. Tapi gelandangan sama sekarang ada yang memang tak nak duduk mana-mana kan, suka jadi gelandangan, ada. Tapi yang ini memang tak ada. Mereka hanya duduk berdekatan dengan masjid, duduk berzikir pagi petang. Jadi ada yang tak suka pada mereka, tapi Allah suruh Nabi wasbir, sabarlah duduk dengan mereka, tetaplah duduk dengan mereka. Jadi ayat ini nak beritahu kita bahawa orang-orang yang benci dengan orang-orang fakir dan miskin, yang menghina orang fakir dan miskin, mereka ni menganggap dunia ada nilai, ada sesuatu. Sedangkan di sisi Allah dunia ni tidak ada nilai, walaupun sebesar nilai kepak nyamuk pun. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, "Lau kanatid dunya innallah misla janaha ba'udah ma saqal kafiru minha syarbata ma'in." Kalaulah dunia ini di sisi Allah ada nilai
nilai sebesar sebelah kepak nyamuk. Agak berapa? 0.0001 sen. Tak tahulah. Nyamuk seekor pun orang tak nak beli. Ni kepak sebelah aja. Kan? Kalau boleh dimakan, tak rasa apa. Halus sangat. Kalau dunia ni ada nilai sebesar sebelah kepak nyamuk, janaha ba'udah, masakal kafiru minha syarbata ma'in. Orang kafir tak akan minum daripada dunia ni seteguk air pun. Kalau ada nilai, berarti tiada nilai di sisi Allah. Kalau ada, pasti orang kafir tak akan minum. Sebab Allah tidak akan beri sesuatu yang ada nilai di sisi. Jadi di sini Allah berikan perumpamaan dunia ni. Macam mana dunia? Supaya orang-orang yang sombong dengan kekayaan dan menghina orang-orang miskin, sehingga dia minta Nabi supaya halau geng-geng ahli suffah. Bukan ahli sumpah, suffah. Mana orang-orang yang duduk di beranda, duduk di tepi masjid, berzikir pagi petang, tiada pekerjaan, tiada keluarga. Supaya Nabi Muhammad memberi penerangan kepada mereka tentang hakikat dunia. Apa hakikat dunia? Masalal hayati dunia. Dunia ni, kehidupan dunia seumpama kama in anzalnahu minas sama. Dunia ni seumpama air yang kami turunkan daripada langit, iaitu air hujan. Air hujan ni salah satu nikmat yang besar kepada umat manusia. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih. Dan kami turunkan air daripada langit, air yang untuk membersihkan, menyucikan, air untuk kita bersuci. Bila air turun daripada langit, fakhtalata bih, maka air tersebut akan bercampur dengan nabatul ardi. Air akan bercampur, meresap ke dalam tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi. Jadi air turun, hujan turun, dan dia pun meresap masuk ke dalam tanam-tanaman. Fa asbaha hashima, yang mana tanaman tadi dia akan jadi kering, rosak lama kelamaan. Sama lah macam dunia kan. Mula-mula elok lah, elok kan, cantik. Manusia pun segak, orang Kedah kata segak, segak bergaya, muda-muda kan. Dah tua-tua, Jet Li yang power tu pun dah tak larat lah. Tapi katanya ada filem baru, Jet Li, Jackie Chan dengan siapa seorang ni. Jet Li dia dah sakit teruk lah. Mana dulu ialah macam itulah manusia kan. Dunia pun sama juga. Tengok runtuhan di Turki kan, bangunan-bangunan yang besar, sekelip mata runtuh. Jadi manusia, dunia ni akan menjadi sesuatu yang musnah, rosak. Walaupun sehebat mana pun, seperti mana air yang turun meresap ke tumbuh-tumbuhan, elok, cantik, tapi satu hari dia akan kering, layu, habis. Macam pokok pisang kan, sekali berbuah elok, cantik kan, pisang tanduk, panjang-panjang dia punya ni kan, mahal harga dia, pisang tanduk. Tapi akhirnya dia akan tumbang, kering, layu. Tadruhu riyah, bila dah kering, jatuh daun-daun tadi, tazruhu, ditiup oleh angin, habis, tak ada nilai. Itulah manusia. Masa hebat dia dipuja, dia dinaikkan, dia diangkat. Ramai mana kan orang politik yang hebat, tapi akhirnya dia jatuh. Begitulah dunia. Dia tidak kekal lama, tidak ada yang kekal. Jadi
Ini satu peringatan bagi kita agar kita mengejar sesuatu yang kekal. Kejar sesuatu yang kekal. Nabi sebut fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Utamakanlah yang kekal daripada yang tak kekal. Apa yang kekal? Dalam hadis sahih Muslim Nabi sebut, yaqulu ibnu adam mali mali. Manusia sentiasa cerita pasal harta. Dekat kedai kopi pun sembang pasal harta. Dekat meja mesyuarat pun sembang pasal duit bilion-bilion. Lepas sembahyang dekat masjid pun sembang bab dunia. Dalam sembahyang pun tak sembang lah, ingat dunia. Kalau sembang dunia dalam sembahyang teruk sangat, tak sah solat kan? Dalam solat pun ingat kepada dunia. Itulah manusia, sentiasa harta. Maka Nabi kata, fahallaka min malika, apa hartamu ini kecuali ma akalta fa'afnaita, apa yang kau makan akan hancur, musnah, jadi najis, tai. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai, yang murah, yang mahal, dia akan rosak. Fa'ablaita, musnah. Kereta mewah yang bertembung. Semalam saya balik pukul lewat pada Bangi program PU Imam Muda Da'i buat iftar. Kami biasa setahun sekali buat iftar. Gabunglah PU Da'i Imam Muda dekat rumah Banglo Imam Muda Ashraf. Dia ada banglo homestay. Kalau tuan-tuan nak buat apa-apa gathering boleh lah. 4 tingkat kot. Ada swimming pool semua. Dia seorang lah yang kaya. Yang lain biasa-biasa je. Sebab dia ada peniaga kain kan. Peniaga baju. Sampai dekat flyover sana tu. Sebaik saya tak dilanggar. Kita belakang tu duk cucuk. Saya nak kata biar selama. Tiba-tiba belah kiri tu ada orang naik motor dia ke arah kami. Mana masih dengan lampu menyala. Pelik. Motor ni macam panggil apa? Lawan arah, tapi dia tak gerak lah, tapi lampu dia terang. Kenapa ni? Rupanya dia nak suruh slow. Bila turun je, belah sana sepah-sepah kereta, sebelah sini kereta remuk teruk. Baik saya break, sebelah belakang. Kalau tidak, accident kali kedua. Accident yang kedua lah. Alhamdulillah kan. Jadi sebab saya pun kaya pun 60 hingga 80, tapi dah dekat sangat. Kadang orang pelik suka duduk dekat-dekat. Kalau isteri tak apa dekat-dekat. Kita bukan laju 60 hingga 80, tapi dia duduk dekat-dekat dengan kita kan. Jadi kita berat kalau tak kena gaya, cium lah. Walaupun tak laju, tapi kalau dah hilang kawalan bahaya. Teruk kereta tu. 12 lebih. Itulah mana hancur habis, hancur. Separuh hancur. Kita tak tahu. Orang tak tahu. Orang ramai berhenti. Teruk kot. Kereta pun dah tak tahulah. Kadang-kadang kereta teruk, orang okey. Itulah hakikat dunia. Hancur. Manusia, bangunan, tumbuh-tumbuhan, istana, dia akan hancur. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Hadis tadi saya tak habiskan kan. Jadi Nabi kata yang kita makan akan jadi najis, yang kita pakai akan hancur, musnah. Apa yang kekal? Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Harta yang kekal yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan. Jadi nak kekalkan harta kita, banyak wakaf, sedekah, infak, bagi makan. Yang kita bagi orang ni, itulah yang kekal. Yang kita guna habis. Itulah hakikat dunia. Jadi Nabi sebut fa'athiru ma yabqa. Utamakan yang kekal. Banyakkan yang kekal daripada yang tak kekal. Yang tak kekal yang kita guna. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala berkuasa kepada setiap sesuatu. Oleh itu pengajaran ayat ini adalah supaya kita melihat dunia dalam kacamata ibrah. Apa ibrah? Pengajaran. Sebab mata ni dia ada dua, mata ibrah dan mata syahwah.
Mata ibrah dia sentiasa ambil lesson, ambil pengajaran. Apa pun dia nampak hebat, dia akan lihat satu masa dia akan hancur. Adapun syahwat dia lain. Seperti mana dalam surah Al-Qasas, bila orang nampak kekayaan Fir'aun, Qarun fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun dia show off, dia keluar tunjukkan perhiasan, kecantikan, kekayaan dia. Bila dia tunjukkan kekayaan, ada dua kumpulan. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Ini mata syahwat. Mata syahwat. Ada apa? Kurma tak hilang. Orang yang pertama ataupun kumpulan yang pertama kata, berkatalah orang-orang yang cintakan dunia, nakkan dunia, ya laitalana, alangkah baik kami jadi macam Qarun. Ya laitalana misla ma utiya Qarun, alangkah baik kami dapat harta macam Qarun. Innahu lazu hazzin azim, sesungguhnya Qarun ini hazzun azim, sangat beruntung. Haz ni luck, dalam syarat haz Inggeris sebut luck. Banyak untung Qarun. Seronok jadi Qarun, bagus, kaya, bagus, kaya, duit banyak. Ini biasa kan, nampak orang kaya dia pun kalau aku dapat jadi macam dia ni. Ini pandangan syahwat. Pandangan syahwat ni bahayalah, sebab dia akan menenggelamkan akhirat yang lebih utama. Kemudian dia ditegur, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahu khairul liman amana wa amila salihan. Bila ada puak-puak yang melihat Qarun dengan pandangan syahwat, kagum dengan Qarun, kagum dengan kekayaan dia, dan puji, Qarun ni betul-betul luck lah, lucky man lah, lelaki yang sangat beruntung, berjaya, hebat. Dia impress, dia rasa kagum dengan Qarun. Tapi bagi orang beriman tak perlu. Biasa melihat kekayaan dengan kacamata akhirat. Apa disebut? Berkatalah orang-orang berilmu, wailakum, cilakalah kamu. Kamu duk sanjung-sanjung Qarun yang kaya, celaka kamu. Sebab apa? Sawabullah khairun. Yang perlu kita cari, yang perlu kita kagum ialah pahala. Kita perlu jealous kepada orang yang banyak pahala, banyak agamanya, banyak amalnya. Yang tu kena jealous. Bukan dengki lah, jealous kan. Seperti mana Nabi sebut, la hasada illa fisnatain. Jealous ni dua benda yang kita elok buat. Mana dua golongan yang kita perlu jealous. Yang lain tak payah jealous. Tak payah iri hati, kaya ke, cantik ke, segak ke, bini ramai ke. Bini ramai, ramai yang jealous. Dia ni hebat betul dia ni, luar biasa ustaz. 3 orang bini duduk serumah, bini muda-muda kan, duit banyak. Biasa ni kalau kita sama-sama orang lelaki tu lah, dia kagum dengan orang yang banyak kan. Kalau perempuan mungkin kaya ke apa ke, handsome ke kan. Lelaki kalau dapat kahwin banyak, dia rasa dia impress lah. Jadi itu bukan. Dua ni yang boleh kita jealous. Yang pertama, rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lelaki yang Allah berikan ilmu, dia beramal dan dia mengajar orang. Yang ni kita kena jealous. Kita pernah jadi orang berilmu. Ilmu ni sangat besar pahala. Kita belajar satu ayat Quran pagi ni lebih banyak daripada pahala tarawih malam tadi. Malam 20 lah, 23 lah. Kita kalau boleh jangan sebut 20, 23. Sembahyang tarawih 23. Biar sekali mengitir. Sebab bila mindset orang ni sebut 20 ataupun 8, dia buat 8 je. Tu yang balik kadang sini mungkin tak ramai balik kot. Lepas 20 ramai balik. Bukan lepas 8, 20. Yang buat 20 ramai tak balik, tak buat witir sini. Faham tak soalan? Tak ramai. Setengah masjid tu witir
dekat Putrajaya tak sebutlah, surau. Witirnya 3 saf tak buat 3 rakaat. Sebab saya rasa, saya punya pandangan kan, sebab kita dah sebut tarawih 8, tarawih 20. Jadi dia kata tarawih 8. Biasa budak-budak lah, tapi yang ni bukan budak-budak, dia dewasa. 3 saf, bayangkan, banyak saf, panjang kan, masjid surau tu besar. Lebih. Itu tak kira yang luar pun habis kosong. Sebelakang 3 saf. Mana kira ramai, surau tu ramai. Surau besar. Mana luar pun penuh. Tapi bila witir, belakang dah 3, yang belakang luar pun dah kosong. Ramai, lebih 100 lah yang balik. Maknanya mungkin kita sebut 8, 20 tu yang dia buat 8. Aku buat tarawih lah. Jadi sebut 23, sebut 11 kan. Dalam hadis pun sebut 11. La yazidu Rasulullah ala 11. Nabi tak pernah lebih daripada 11. Lebih 11. Dia tak sebut 8 kan. Sebab dia terus digabung sekali. Sebab kita kena tanam minda masyarakat benda ni sekali. Bila kita asing tu, aku dah buat tarawih lah. Jadi macam kereta tak ada bonet lah. Cacat kan. Boleh bergerak kan, tak ada bonet. Bonet belakang, orang panggil bonet depan kan. Yang belakang punya bonet juga, belakang tu lah. Tak ada pun, terbuka je lompong pun boleh berjalan lagi. Tapi bodoh lah. Itu mungkin kita kena didik masyarakat agar faham bahawa witir itu sekali. Sebab dalam hadis pun disebut sekali, 11, tak sebut 8. 11 rakaah. Jadi zaman Umar pun 23. Okey. Jadi kita lihat bagaimana tadi kan, tentang kita faham ayat Quran pagi ni lebih besar daripada pahala tarawih malam tadi. Sebab apa Nabi sebut, ya Abazar li an taghdwa ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah. Hei Abu Zar, kamu pagi-pagi di masjid. Kita dah pagi dah ni, di masjid dah ni, belajar ilmu, 1 ayat je faham, lebih besar daripada 100 rakaat pahala. Khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah, lebih besar daripada sembahyang 100 rakaat. Sunat lah maksudnya, bukan wajib. Maknanya kita belajar ni kadang 3 ayat, kadang 4 ayat, kadang 2 ayat, besar pahala. Sebab tu kita kena banyak memahami dan mempelajari agama Allah, kerana Allah berikan ganjaran yang besar. Jadi itu satulah yang boleh kita cemburu. Yang kedua, siapa yang boleh kita cemburu? Rajulun atahullahu malan, lelaki yang Allah berikan harta. Tadi orang alim, yang kedua orang kaya. Fahuwa yakhdi fi halakati fil khair, dia habiskan duit untuk kebaikan. Mana bukan sikit-sikit lah, dia sebut yakhdi fi halakati. Mana halakah ni dia dalam bahasa Arab hancur, maksudnya dia habiskan duit dia, memang bukan sikit, banyak sedekah, infak, wakaf. Mana sangat pemurah. Inilah yang perlu kita cemburu. Dunia, orang yang perlu kita cemburu. Yang lain kita anggap sebagai itu adalah ujian Allah pada dia. Kaya pun ujian, miskin pun, fakir pun ujian. Bukan hanya fakir miskin je ujian. Kemudian Allah sebut al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ayat 46. Al-mal, harta, wal banun, dan anak-anak. Banun, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi Allah nak terang hakikat anak-anak dan hakikat harta. Sebab manusia ni, 2 benda ni lah yang dia cukup sayang lah. Anak-anak dan kekayaan. Dan dalam ayat-ayat lain disebut, selain daripada harta dan anak-anak ni sebagai perhiasan dunia, dalam ayat surah Taghabun sebut harta dan anak-anak ialah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahaja harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian. Ujian Allah pada manusia. Sebab manusia ramai yang lalai dan leka disebabkan ujian anak-anak dan disebabkan ujian harta.
Dan disebut ayat yang seterusnya, bukan ayat yang sama dalam surah At-Taghabun juga, Allah sebut inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebahagian pasangan-pasangan kamu, isteri atau suami, sebahagian anak-anak kamu musuh kamu, maka berhati-hatilah dengan musuh kamu. Kenapa Allah sebut anak isteri adalah musuh? Ini ayat 14 surah Taghabun. Bukan isteri lah, maksudnya bukan isteri je lah. Kalau bagi suami, isteri lah. Bagi isteri, suamilah. Mana pasangan dan juga anak kita sebahagiannya musuh. Kenapa? Ini kisah asalnya bila mana orang-orang beriman di Mekah, dia nak berhijrah ke Madinah untuk menuntut ilmu agama. Bila Nabi dah berhijrah, ada yang tak berhijrah lagi sebab faktor kewangan dan sebagainya. Jadi mereka nak berhijrah lah, nak menuntut ilmu, nak pergi ke Madinah, orang-orang Islam di Mekah ni. Tapi digoda ataupun dirayu oleh isteri-isteri. Kalau bahasa Kelantannya, be janganlah be. Maksudnya ambil doang gitulah. Janganlah. Kalau kita abang tak payahlah bang. Mengaji online, YouTube kan ada, tak payah mengaji agama. YouTube ada, macam-macam ada kan. Facebook ada. Jadi mereka akhirnya tak pergi disebabkan pujukan dan rayuan isteri-isteri tadi. Turun ayat ni. Itu sebab turun ayat 14. Jadi kita jangan jadikan isteri dan harta kita sebagai fitnah, sebagai penghalang, sebagai musuh. Allah sebut musuh, aduwwan lakum, musuh kamu. Anak-anak jadi musuh bila anak-anak menyebabkan kita tak dekat dengan agama. Masa muda-muda cari duit untuk anak, cari duit. Bagi apa yang anak nak mainan, nak pendidikan, nak apa, nak berjalan, ayah sanggup berguluk gadai, sembayang tinggal, zakat, sedekah tak buat, semata anak-anak. Sembayang jemaah tak pergi kerana hantar anak-anak tuition. Mana bang? Tuition. Sekolah ambil, itu bagus, tapi kita perlu jaga anak-anak. Tapi kena ingat, ibadah juga perlu kita pergi kan. Allah panggil kita 5 kali sehari, kita perlu pergi. Hayya 'alas solah, marilah solat, mari. Allah tak kata azan bukannya beritahu sembahyang semata-mata. Azan ni panggil orang sembahyang, panggil. Hayya, ada 4 hayya kan? 4 kali panggil. Kita kalau 2 kali panggil tak datang, marah kan. Budak ni panggil, sebab tak tahu main game je, main phone je, naik angin kan. Jadi sebab tu Nabi naik angin juga. Nabi nak bakar rumah-rumah lelaki yang tidak pergi sembahyang di masjid. Hadis sahih kan. Hampir Nabi nak bakar, tapi Nabi tak buat. Kita sibuk dengan banyak kerana harta, sibuk buat kerja, cari duit, sibuk jaga anak-anak. Muda-muda hantar anak tuition, tua-tua hantar anak kerja. Mana ji? Tak pergi sembahyang. Alah, ni ambil anak balik kerja. Jadi hamba anak pula. Maknanya kita perlu layan anak, tapi ada hadnya lah, ada batasannya. Hak Allah, hak manusia, hak lain perlu kita jaga. Jadi sebab itulah Allah sebut yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tidak ada guna anak yang ramai, tidak ada guna harta yang banyak, yang berguna hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Mari kita kena carilah bagaimana kita nak membersihkan, menyucikan jiwanya. Seperti mana ayat yang Imam baca tadilah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berjaya bukannya masuk ke Menara Galin, berjaya bukannya SPM straight A. Saya pun tak ada SPM, mengaji Pak Senawi. Mengaji Pak Senawi ramai sebenarnya tokoh-tokoh kan yang tak ambil SPM. Pada alam remaja ni kan, Datuk Izhar, Tan Sri apa yang
Imam Masjid Negara tu, tak ingat apa nama, Tan Sri apa. Dia masih imam ke tak? Ke bekas Tan Sri apa, Mutalib, tak apa, tak ingat. Dah tua lah. Syekh Dr. Afifi Akiti pun tak ada, dia mengaji Indonesia, Syria, mengaji, tak ada sekolah yang tak ada diiktiraf lah, sekolah-sekolah tradisional. Jadi kejayaan itu ialah qad aflaha man zakkaha, berjayalah orang yang dapat zakkaha, sucikan jiwa. Jadi kita kena berhati-hatilah. Ramai zaman sekarang orang yang musuhnya adalah anak dan isterinya sendiri, musuhnya adalah suami dan anaknya sendiri. Disebabkan suami dia tak sembahyang, disebabkan suami tak tutup aurat, suami tak suka. Mana kita jangan ikut orang putih kan. Yang penting bahagia, walaupun melanggar perintah Allah. Yang penting sweet-sweet couple, sweet-sweet suami isteri kan. Anniversary sambut gilang gemilang, bersedih sambut dengan hebatnya. Tapi sanggup. Ada kan? Dia perempuan pakai tudung, suami tak suka, dia ikut. Yang penting bahagia couple. Itu tak betul. Kita nak bahagia, tapi bahagia yang taat, bukan bahagia yang maksiat. Ini kita kena faham. Ini semua adalah ujian manusia yang perlu kita, ujian Allah kepada manusia yang perlu kita berhati-hati. Tapi apa yang perlu kita ambil, kita rebut ayat seterusnya. Bukan ayat lah, dia punya ayat yang sama, tapi sambungan dia, wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Allah sebut harta, anak, perhiasan. Mana aksesori. Yang utamanya ialah amal-amal soleh. Wal baqiyatus solihat, amal-amal baik yang kekal. Baqiyat benda yang kekal. Anak tak kekal. Malahan anak akan dakwa kita kalau kita ada buat salah di dunia pada hari kiamat. Dia gathering dalam syurga je. Luar syurga, sebesar zarah pun kita buat salah pada anak akan tuntut. Sebab masa tu dia nampak neraka, dia tak peduli dah. Bapa ke, anak ke, kita pun, anak buat salah pada kita, sebesar kuman pun kita akan tuntut. Sebab yang penting nafsi. Itu yang orang sebut pada hari kiamat. Diriku. Yang penting aku selamat. Sebab dia nampak neraka yang begitu dahsyat. Allah bawa neraka kan. Yu'ta bi jahannam. Neraka jahannam dibawa oleh malaikat 4.9 bilion. Laha sab'una alfa zimam. Punya besar neraka jahannam. Dia takut. Dia bimbang. Dia sangat groan. Sampaikan jantung pun naik ke atas halkum. Surah Ghafir kan. Idzil qulubu ladal hanajir. Jantung naik. Hanajir, hanjarah. Apa? Esophagus kau. Kat leher ni. Naik. Punya takut sampai naik. Masa tu dia tak peduli anak. Anak ada masalah, dia akan claim. Sebab tu saya pelik kenapa orang Melayu kata anak-anak kena minta halal susu pada mak. Balik tu. Sebab itu hak anak. Susu 2 tahun tu hak anak. Kenapa nak? Mak tak halalkan susu. Dia buat kurang ajar memang berdosa, tapi tak ada isu mak tak halal susu. Kenapa tak halal? Itu memang Allah perintah. 4 mazhab kata wajib wanita-wanita untuk pastikan, wanita lah, suami isteri, mak ayah wajib pastikan cukup 2 tahun. Maknanya bila tak cukup 2 tahun menyusu, anak-anak yang boleh kata tak halal, bukan mak. Abang tak halal susu yang mak tak bagi, yang tak cukup masa kecil. Itu yang sepatutnya. Sebab itu hak anak ke hak mak? Hak anak. 2 tahun, 4 mazhab, tak ada khilaf. Jadi ayah dan mak berdosa. Ialah ayah berdosa juga sebab dia ketua, walaupun dia tak ada susu kan. Dia berdosa sebab dia ketua. Patutnya dia kena pastikan cukup 2 tahun. Jadi balik ni kita kena minta maaf dengan anak, minta halal. Takut nanti bila tak sempat, anak mati dulu ataupun kita mati dulu, di akhirat dia akan claim. Sebab tu anak-anak ni bukan benda yang besar. Yang besar ialah amal soleh.
Harta itu perhiasan, anak-anak juga perhiasan. Yang kita nak al-baqiyatus solihat, benda baik yang kekal sampai ke hari kiamat. Jadi ulama-ulama khilaf, apa maksud al-baqiyatus solihat? Sangat banyak khilaf lah. Ada yang kata Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Amr bin Shurahbil, dia kata al-baqiyatus solihat adalah sembahyang 5 waktu. Ini pendapat tafsiran tentang apa maksud al-baqiyatus solihat. Yang pertama, sembahyang 5 waktu. Dan ada ramai ulama yang kata al-baqiyatus solihat ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini jumhur ulama mentafsirkan al-baqiyatus solihat adalah subhanallah walhamdulillah berdasarkan hadis daripada Sa'id bin Musayyib annahu sami'u yaqulu fil baqiyatus solihat innaha qaulul abdi Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kerana Nabi pernah berkata istakthiru minal baqiyatus solihat. Nabi kata perbanyakkan baqiyatus solihat. Lalu sahabat bertanya, "Ma hiya ya Rasulullah? Apa maksud al-baqiyatus solihat?" Maka Nabi kata, at-takbir Allahu akbar, at-tahlil la ilaha illallah, at-tasbih subhanallah, alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi kata perbanyakkan mengucapkan al-baqiyatus solihat. Mana kita banyak masa kan, sambil-sambil kita nak pergi tempat parking pun boleh dapat 20-30 orang kan. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Mana kita ni banyak masa kosong. Banyak masa kosong termenung duk fikir. Tengah memandu lagi banyak masa. Lagi jam-jam tu, tak jam pun boleh berzikir. Benda tak payah nak buka Quran ke apa. Berzikir je subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sepatutnya kita kena isi masa-masa kosong dengan zikir. Sebab itulah al-baqiyatus solihat. Tapi ada satu pendapat yang ditarjihkan oleh Imam Tabari dan Imam Qurtubi. Kalau jumhur kata, jadi 3 lah pendapat kan di sini. Saya banyak pendapat tapi kita simpulkan 3. Sembahyang 5 waktu. Yang kedua yang ramai ulama kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang ramai. Dan pendapat yang diterjihkan, yang dipilih, yang dikuatkan oleh Imam Tabari dan disebut sahih oleh Imam Qurtubi, iaitu semua amal yang mengundang pahala. Lebih luas lah, lebih luas. Mana ada 3 pendapat. Pendapat ramai ialah zikir tadi, zikir subhanallah. Dan Nabi sebut dalam hadis bahawa kita nak dapat tanam tanaman di syurga dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita banyakkan berzikir kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali zikir dapat satu tanaman. Senang kan? Di dunia nak tanam cukup susah. Nak kena ada tanah, nak ada benih, nak kena siram semua kan. Tapi di syurga hanya kita berzikir. Nabi kata ala adulluka ala ghirasil khairin min hadha. Aku nak tunjukkan kamu ghiras, tanaman dalam syurga, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pendapat ramailah yang mentafsirkan, yang ditafsirkan daripada ayat al-baqiyatus solihat. Allah sebut wal baqiyatus solihat khairun 'inda rabbika, lebih baik. Cerita pasal anak, cerita pasal harta, al-baqiyatus solihat lagi baik di sisi Allah. Sawaba,
lagi baik dari sudut sawab pahala ganjaran, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan. Mana harapan apa? Harapan untuk kita dapat syurga. Mana kita ni semuanya mengharap, tapi harap saja tak jadi. Harap dengan amal. Jadi kita kena perbanyakkan, kita kena banyakkan zikir tadi untuk memastikan harapan kita terkabul. Banyakkan. Kalau boleh kita kena tetapkan berapa aku nak buat sehari. Kita mulakan dengan 10. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Sebelum tidur ke, lepas subuh ke. Pada lama sikit tambah 50, lama sikit tambah 100. Kita kena ada zikir begitu supaya hati kita kuat. Mana kita ni berzikir tapi ikut dan. Ikut dan maksudnya rasa rajin buat, rasa tak rajin tak buat. Dia yang penting kata Nabi apa? Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disayangi, dikasihi oleh Allah ialah adwamuha, yang paling kekal walaupun sedikit. Jadi mulai hari ini kita kena pastikan aku nak berzikir. Zikir ni berapa? Mula dari 10 hari. Lepas subuh ke. Benda ni cukup mudah. Tak perlu kita nak menghafal sebab kita pernah ingat. Tinggal amal je kan. Cubalah. Kerana inilah apa dia, al-baqiyatus shalihat. Kita mula dengan 10 dulu. Yang penting kita feeling. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya terang sikitlah, kadang-kadang kita tak faham. Lepas sembahyang pun kita duduk berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa subhanallah? Subhanallah adalah takdis ataupun tanzih. Kita nak sucikan Allah daripada semua tuduhan-tuduhan yang tak betul. Orang kafir kata Allah ni ada anak. Orang kafir kata Allah ni ada banyak. Yang ada anak tu Kristian lah. Yang ada banyak tu orang-orang kafir musyrikin lah. Dia kata ada Tuhan bumi, ada Tuhan langit, ada Tuhan gunung, ada Tuhan laut. Jadi kita nak subhanallah, maha suci Allah. Tak betul. Itu maksud maha suci, mentanzih. Kita nak bersihkan. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak ada Tuhan yang lain. Allah tidak memerlukan kepada sesiapa. Itu maksud tasbih. Supaya kita dapat rasa lah. Takut kita subhanallah semua, apa makna semua tak tahulah subhanallah. Orang kata maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Kita nak tanzih. Mana kita nak tepis lah. Macam orang kata dekat bini kita, orang kata dekat anak kita, mana ada, anak aku elok je. Kadang-kadang anak kita ni dekat sekolah lain, dekat rumah lain kan. 2 PL. Ya anak saya baik, okey kan, kat rumah semua okey. Jadi kita kalau anak kita, isteri kita buat sesuatu di luar, kita sanggup pertahankan, bersihkan, walaupun kadang-kadang tak betul pun. Tapi sepatutnya kita kena bersihkan Allah. Allah tak perlukan kita, tapi kita buat untuk kita. Man amila salihan fali nafsi. Siapa yang buat baik untuk dirinya, bukan untuk Allah. Kita buat kerana Allah, tapi faedahnya untuk kita. Wa man asaa fa alaiha. Siapa yang buat jahat, Allah pun tak ada apa-apa. Kita yang dapat musibatnya, yang dapat benda yang tak eloknya. Itu maksud tasbih. Kalau tahmid, semua tahulah, kita puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau takbir, kita sebut Allah Maha Besar. Apa maksudnya? Allah lebih besar, maksudnya Allah lebih utama daripada segala-galanya. Sebab tu kalau kita ada masa zikir ni slow-slow kan. Subhanallah. Ada 3 kan lepas sembahyang. Maha suci Allah daripada apa? Daripada sifat manusia. Maha suci Allah daripada ada kekurangan. Maha suci Allah daripada Allah ni masih kita sebutlah macam-macam, ada perkara yang mustahil bagi Allah. Baru dia berkualiti zikir tadi. Okey, kemudian kita sikit lagi lah. Tadi apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksud la ilaha illallah, kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya adalah Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Itu maksudnya.
Kadang-kadang kita tak perasan maksud tadi kan. La ilallah tu kita terjemah ikut word memanglah tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi maksudnya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Dan yang keempat, la haula wala quwata illa billah. Maknanya la haula, tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah. Maksudnya apa sahaja perkara yang berlaku di atas muka bumi adalah Allah. Allah yang buat. Kejayaan, kekalahan, kemenangan, kemerosotan, apa lagi? Kemajuan, semuanya Allah. Kita beramal pun, kita buat amal, kita bangun tahajud tadi, kita sembahyang jemaah tadi, bukan kita baik, bukan kerana kita baik, tapi Allah yang bagi. Itu maksud la haula wala quwata illa billah. Nak menafikan kuasa kita, nak menafikan sikap ujub. Sebab kadang-kadang kita ni bila buat baik, kita rasa kita baik. Kita tak ada apa-apa pun, itu Allah yang bagi. Kita tak layak pun. Sebab tu kita kena faham konsep la haula wala quwata illa billah. Mana segala-galanya adalah Allah. Kemudian cerita pasal apa? Kiamat. Ayat 47, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan pada hari kiamat, nusayyirul jibal, kami akan jalankan, terbangkan gunung. Dia macam kapal terbang. Dia kalau apa, drone ni panggil apa? Allah lupa. Dia dua perkataan. Perkataan yang kedua tu panggil musayyarah. Lupa tak? Tak ingat apa drone dalam bahasa Arab. Dia dua perkataan. Saya ingat perkataan yang kedua, musayyarah. Dia nak kaitkan dengan ni lah. Musayyarah tu yang dijalankan. Kan dia dikontrolkan, yang jadi gunung pun macam tu lah, dia akan diterbangkan. Gunung macam benda-benda yang ringan, yang mudah terbang. Itu maksud nusayyirul jibal. Kalau gunung pun terbang, yang besar kita tak tahulah. Manusia lagi teruklah. Allah sebut dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana gunung-gunung pada hari kiamat? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Kami akan hancurkan sehancur-hancurnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dia terbang habis. Ini pemandangan hari kiamat yang sangat dahsyat. Dan Allah sebut satu lagi dalam ayat lain, wahiya tamurru marras sahab. Mana gunung ni dia laju seperti mana awan yang laju. Awan ni laju nampak slow lah sebab kita jauh kan. Mana gunung ni diterbangkan pada hari kiamat macam awan, Allah sebut. Ini keadaan gunung pada hari kiamat sangat dahsyat. Sebab tu kita minta jauh lah daripada kita berada ketika hari kiamat berlaku. Nabi pun sebut orang beriman dah mati ya. Bau dia punya apa? Dukhan tu. Maka semua orang beriman akan mati sebelum kiamat. Wa taral arda barizatan wa hasyarnahum, dan ketika itu engkau akan lihat wahai Muhammad, bumi jelas. Sekarang tak jelas, tak nampak apa sebalik dinding, apa sebalik bangunan, sebalik gunung, sebalik pokok, tak nampak. Bila hari kiamat dia licin. Seperti mana kal kursin naqis, seperti mana doh. Tahu doh kan? Roti canai punya tu kan sebelum jadi doh. Doh ni kalau kita nampak titik hitam satu pun, nampak ada bulu dekat doh tadi. Ini mama, ni apa ni? You punya hidung punya. You punya bulu hidung ah. Nampak kan? Sebab dia licin. Sebab Allah sebut bumi ketika itu barizah, jelas. Sebab tak ada yang melindungi. La yakhfa 'alai syai'. Maksudnya tak ada. Sekarang ni kita tak nampak sebab ada apa pokok lah, bangunan lah, apa semua kan. Banyak penghalang. Pada hari kiamat dah habis pun, licin. Gunung dah hancur, jatuh balik, dah licin. Seperti mana disebut seperti mana warna perak dan bentuknya macam doh tadi. Itu bumi pada hari kiamat. Bila kiamat dah habis, dah reda, bumi licin. Ketika itulah manusia dibangkitkan. Tengok kosongnya semua habis. Nampak orang. Orang bangkit. Dan semuanya tidak berpakaian. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah
uratan hufatan hurla, manusia tidak berpakaian, tidak berkasut, tidak bersunat. Tengok bumi licin, habis. Kita dibangkitkan daripada kubur kita. Jauh tu nak pergi. Wa hasyarnahum, dan kami halau mereka, hambat mereka pergi ke mana? Syam. Jauh Malaysia ke Syam, jenuh jalan kaki. Yang lebih dahsyat bukan jalan kaki, jalan dengan muka. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Jenuh mukibban ala wajhi, ditelungkupkan mukanya. Aisyah pun pelik, ya Rasulullah, bagaimana berjalan dengan muka ni? Ya, kita pun mana? Biasa orang yang akrobat itu dengan tapak tangan kan, kaki ke atas jalan. Tu pernah tengok lah, kita pun tak boleh buat kan. Kalau kita buat, telungkup lah. Itu nampaklah juga dengan tapak tangan. Yang ni dengan muka, macam mana? Apa jawapan Nabi? Nabi kata, Allahu qadirun, Allah mampu. Seperti mana Allah mampu menjalankan manusia dengan tapak kaki, Allah juga mampu untuk menjalankan manusia dengan muka. Nak menghina manusia tadi kerana tak menggunakan lidahnya, matanya, mukanya untuk kebaikan. Ini satu penghinaan Allah kepada manusia-manusia yang ingkar. Susah, jenuh bukan dekat. Nak pergi ke belah-belah Syria, Palestin. Itu Syam tu, istilah Palestin, Syria tu Syam, bumi Syam. Itu tempat mauqif, tempat berkumpul. Sebenarnya bila sebut mahsyar, satu bumi. Kalau tempat himpun, mauqif di Syam je. Kita dah tersilapkan, padang mahsyar. Hasyar maksudnya halau, wa hasyarnahum, dan kami hambat mereka. Hambat ni di mana? Satu bumi lah. Semua bumi ada manusia yang mati. Dalam laut pun ada, sungai pun ada, yang tak jumpa lah. Yang orang yang tenggelam tak jumpa. Maknanya ikut-ikutnya mahsyar satu bumi. Sebab manusia rata-rata mati. Bangun je, siapa yang pertama? Nabi Muhammad. Nabi kata, ana awwalu man tunshaqqu anhul ardu. Akulah orang pertama yang bumi akan merekah dan aku bangun. Summa Abu Bakrin, yang kedua Abu Bakar. Summa Umar, kemudian Umar. Ketiga Osman. Kemudian sab'una alf, 70,000 daripada ahli Baqi', daripada kubur Baqi'. Ini orang yang pertama dibangkitkan, orang Madinah. Kalau kita dapat rezeki pergi Madinah, kita minta supaya dapat mati di sana kan. Tak payah pergi sana pun kita boleh doa sini kan. Ya Allah, bagi aku rezeki untuk mati di Madinah, dikuburkan di Baqi'. Ini kelebihan ahli Baqi'. Dan secara umumnya mati di Madinah ni, dikubur di mana pun dapat syafaat. Inni ushhidu liman mata biha, inni ashfa' liman mata biha. Aku beri syafaat sesiapa yang mati di Madinah. Hadis Sahih Muslim. Jadi kita minta. Ni ada doa apa? Doa Umar kan. Kita boleh amalkan. Imam boleh buat dalam solat, lepas solat kan. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wal mauta fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, urzuqni, berilah aku rezeki syahadatan, mati syahid di jalanmu, wal mauta fi baladi rasulik, dan mati di negeri rasulmu, mati di Madinah. Ini doa siapa? Doa Umar. Umar dapat apa yang didoa. Umar mati dibunuh oleh Abu Lu'lu' di masjid, dan di Madinah, masjid Nabi kan. Dapat kedua-dua apa yang didoa. Allah marzuqni syahadatan fi sabilik wal mauta fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita cubalah. Falam nughadir minhum ahada, dan kami tak tinggal seorang pun, semuanya dibangkitkan. Bermula daripada Nabi Muhammad, semuanya tidak berpakaian. Yang mula-mula yang berpakaian ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wa ghina. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min sami du'a. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. La ilaha illa anta subhanaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey ke tu? Pilih yang mana? Tak boleh. Ha? Okey tak? Okey. Belum lagi masuk ni. Macam